Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati moderator ataupun pengacara majlis, yang dimuliakan semua pengurusi dan ahli-ahli yang terkuasa Global Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini, hari ini 5 hari bulan 5, tajuk kita comel, 5 hari bulan 5 2023, bersamaan dengan 14 Syawal 1444. 14 Syawal 1444, kita dapat sambung balik pengajian kita yang tertangguh agak, ialah dulu Ramadan berhenti sana berhenti sini, jadi sekarang ni kita sambung balik. InsyaAllah ayat yang kita akan baca, sambungan kita pada surah Ali Imran. Kitab kita ni tafsir Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir, ataupun gambar yang ada kat belakang saya tu dah ada. Ayat yang kita akan sambung iaitulah bermula ayat 90 dari surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 90, 91 dan 92. Pendek ya kita pada kali ini, tidak panjang. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita kepahaman yang baik, dapat kita tadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dapat kita teliti apakah yang Allah nak beritahu kepada kita, apa yang Allah Ta'ala nak suruh kita faham, nak suruh kita belajar, nak suruh kita beramal dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita belajar ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat surah Ali Imran ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Balik semula kepada ayat kita. Cara kitanya, kita akan baca terjemahan dan kita akan pergi kepada syarhu al-kalimat, ataupun dalam kitab terjemahan diguna penjelasan kata. Penjelasan kata. Dalam bahasa Arab kata syarhu al-kalimat, huraian kepada setiap kalimah ayat yang kita belajar ini, supaya kita nampak makna-makna dia. Kalau ada pelajar yang rajin usaha, setiap kali kita belajar, kita hafal makna kalimah ni. Oh, kaya dia dari sudut, dia panggil kayanya bahasa yang diperolehi. Bahasa Arab ni kadang-kadang perlu pada hafalan selain daripada kepahaman. Selain daripada faham. Kita boleh faham, tapi kalau bab syair, abiyat, syi'ri, kita kena hafal.
Ayat yang pertama yang kita baca ni lah. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zdadu kufra. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah mereka beriman. Nah, ini masalah kafaru ba'da imanihim. Summa zdadu kufra. Kemudian bertambah kekafirannya. Lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Maknanya orang-orang yang sesat. Tengok mufradatul ayah. Mufradat ayat maknanya kata-kata ayat ini. Allah Ta'ala sebut al-kufra. Innal ladzina kafaru summa zdadu kufra. Apa makna kufra? Kufra dengan makna al-juhud. Kekafiran engkar. Dia ada dua jenis kafir. Ada kafir dia tak percaya. Ramai di kalangan kita hari ni, di tempat kita lah, yang boleh hidup harmoni dalam masyarakat ni sebab apa? Dia kafir tak percaya. Tapi dia tidak engkar, dia tak berlawan pun. Kalau kita pergi macam non-muslim yang kita kenal kawan-kawan dia di kampung-kampung ni, kalau kita pergi jalan rumah dia tak peduli pun dengan agama kita. Dia tak ada nak lawan pun kita. Tapi dia tak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia percaya, dia Islam lah. Rugilah bagi dia. Dan rugi juga bagi kita sebab kita tak kempen kawan-kawan kita, member-member kita supaya masuk Islam. Rugi. Kalau kita boleh lah, tuan-tuan dan puan-puan yang ada peluang. Yang ada peluang untuk berdakwah, ada peluang untuk menyampaikan ilmu, silakan. Jangan duduk tangguh-tangguh. Rugi kita kalau tidak. Kita akan rugi. Rugi peluang. Kufra dengan makna kekafiran engkar. Juhud. Al-juhud wat takzib. Mendustakan Rasul. Dan ajaran agama, peraturan hukum yang dibawanya. Jadi peraturan hukum yang dibawa, dia mendustakan, maka itu dia panggil juhud, lawan. Kafaru satu, kufur. Satu lagi kufra, lawan. Ia ada dua jenis kafir. Kafir yang tak melawan, kafir yang lawan. Allahul musta'an. Yang tak lawan, yang lawan. Kemudian Allah kata dalam ayat ini, ba'd izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Allah Ta'ala tidak terima taubat mereka dan mereka itulah orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat. Ayat yang kedua, innal ladzina kafaru innal ladzina ba'da imanihim. Tengok, ba'da imanihim. Tu kalau ada siapa yang ada naskah dia terbalik. Imanihim ba'da lah. Kena pusing. Jawi ni kanan kiri ke kanan kanan ke kiri. Jadi ayat ni di kiri kanan jadi ba'da imanihim. Tu terbalik. Jangan kata imanihim ba'da. Ba'da imanihim, sesudah keimanan mereka, maksudnya mereka murtad, meninggalkan Islam dan menjadi kafir. Murtad, meninggalkan Islam dan menjadi kafir. Jadi dia ni game mana ni kita tengok dalam tafsir nanti insya-Allah. Wa ulaika humud dallun, wa ulaika humud dallun, merekalah orang yang sesat. Siapa dia tu? Orang-orang yang salah jalan menuju mencari hidayah ataupun mencari Allah Azza wa Jalla, salah jalan. Ini kita bimbang hari ni. Dia rasa dia betul. Dia rasa dia benar, tapi dia tersalah jalan. Ini cukup berbahaya. Orang yang betul, tersalah jalan. Nak cari kebenaran, salah jalan. Kita tengok depan ni. Baik, ayat yang kedua, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya. Nauzubillah. Ini yang kita bimbang, yang kita takut, yang kita cemas sekarang ni, mati dalam kufur. Mati
dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling takut sekali. Kalau orang beriman mati dalam maksiat, itu pencemas. Tapi mereka tidak kekal dalam neraka. Tapi kalau mati dalam kafir, habis. Tak ada lagi lah ruang, tak ada lagi peluang untuk mereka keluar daripada neraka. Wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati dalam kekafiran. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba walau iftada bih. Maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Andai kata di akhirat esok dia ada emas. Sepenuh bumi dia ada emas. Nak ada apa lagi duit neraka, emas apa ada. Ini semua ini nak gambarkan kepada kita bahawa tidak diterimanya tebusan. Kalau mereka ada harta pun tidak diterima. Walaupun ia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu, mil'ul ardi zahaban, tengok dalam kata sepenuh bumi emas. Sama mana bumi ni berapa banyak? Kalau sebumi Malaysia Semenanjung ni pun cukup dah banyak. Itu pun tidak diterima. Wala wiftada bihi, kalau mereka tebus. Dia kata ini, sekalipun mereka menyerahkan itu semua sebagai tebusan bagi dirinya dari siksa neraka, tidak akan diterima tebusannya. Orang panggil tak jadi apa. Baiklah. Kita pergi kepada makna al-ayataini. Makna dua ayat ini secara umum. Apa dia ayat ni? Allah cerita kepada kita tentang apa? Ma zala siyaqu fi ahli al-kitab wa huwa huna fil yahudi khassah. Dua ayat ni menjelaskan tentang kerenah mainan ahlul kitab, dan secara spesifik, secara khususnya yang berkait dengan orang-orang Yahudi ini. Sebab ahlul kitab itu dua, Nasara, Yahudi. Tapi dalam ayat ini khas untuk al-Yahud. Bahawa Allah Ta'ala menjelaskan tentang kekafiran mereka setelah mereka beriman. Makna Yahudi dulu, Yahudi yang ori lah, yang asli dulu, dia beriman kepada Taurah. Maka dia percaya kepada adanya Allah Azza wa Jalla. Dia percaya kepada Nabi Musa AS. Tapi bila mari Nabi SAW, dia engkar. Dia tak mahu terima. Ini yang jadi masalah pada kita sekarang. Masalahnya, benda sudah tamat tempoh, dia masih guna lagi. Macam kita hari lah, kita kata contohlah, di Malaysia ni ada yang di Pertuan Agong. Dia sampai 5 tahun sekali dia tukar. Sama-sama duli-duli sultan contohnya. Tapi kita masih lagi nak guna pakai yang tanda tangan Tuanku Agung yang sudah mangkat, sudah mati pun. Jadi kita kata itu bandingan contoh. Jadi mereka kafir setelah beriman, satu, mereka mendustakan kenabian Isa AS. Dia tak terima Nabi Isa, tak terima Injil. Kemudian bertambah-tambah kekafiran mereka. Bertambah lagi kekafiran mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Jadi dua kali tambah lagi. Quran dia tak mau pakai, Nabi dia reject. Jadi dia reject di sini. Maka apa jadi kepada mereka ini? Maka taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sedikit perbincangan, tengok di nota kaki 144. Al-Imamul Qurtubi rahimahullah ta'ala meriwayatkan tentang firman Allah Ta'ala tidak akan diterima taubat mereka. Di sini ada iskal, ada sedikit persoalan. Persoalannya apa? Lan tuqbala taubatuhum. Tidak diterima taubat mereka. Tidak diterima taubat mereka. Maksudnya Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat seorang hamba selama tidak dalam keadaan sakaratul maut. Maknanya orang ni selagi tidak nazak, taubat dia diterima. Hal sama juga terdapat dalam hadis-hadis yang lainnya. Nabi sebut, iaitulah Allah Ta'ala terima taubat selagi dia tidak sampai kepada peringkat nak mati, nazak. Jadi macam mana Allah Ta'ala sebut di sini? Lan tuqbala taubatum, tidak diterima taubat mereka. Jadi di sini ada 3 penjelasan yang perlu kita kena belajar. 3 penjelasan. Yang pertama dia kata la yuqbal. Tengok.
Maka Imam Al-Qurtubi telah memberi 3 jawapan. Yang pertama, Allah tidak menerima taubat seorang ketika kematian setelah menghampirinya. Maknanya dia ni taubat di saat sakaratul maut. Maknanya dia nak mati dah nazak baru taubat. Itu tidak diterima. Tak kiralah siapa pun. Taubat. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga ketika kematian menghampiri kalian, lalu ia berkata, sekarang aku bertaubat. Wa huwa alladhi apa ni? Dia taubat ketika dia sudah nak mati. Hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak diterima. Satu. Yang kedua, maknanya Yahudi itu taubat di saat akhir. Yang kedua, taubat mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla kerana kekafiran mereka. Jadi bila dia kafir, dia taubat pun, dia tak taubat, dia tak masuk Islam. Tak jadi ya. Kerana kekafiran akan menggugurkan amal-amal mereka. 2. 3, taubat mereka tidak diterima oleh Allah sedangkan mereka tetap dalam kekafiran. Wallahu alam. Yang pentingnya itulah kata Qurtubi, qultu wa hadza amsaluha, inilah yang paling hampir dengan makna Allah Taala tak terima taubat mereka sebab mereka berterusan kafir. Jadi bagi kita orang beriman tidak masuk dalam peristiwa yang dibincangkan itu. Baik. Tengok kepada tadi nota kaki naik mula ke atas. Maka taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali mereka bertaubat serta beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Dia kata dia percaya ke Tuhan tapi tak jaga Nabi. Tak. Akan tetapi mereka tetap berkeras hati untuk mengingkari keduanya. Quran tak mau, Nabi pun tak mau. Oleh sebab itu Allah SWT memberitahu bahawa mereka benar-benar jauh lebih sesat. Maka sesiapa yang keadaan seperti ini tidak akan diterima taubatnya, dan Allah memutuskan tempat kembali mereka pada hari kiamat dengan firman-Nya. Allah kata apa? Dengan ayat yang kita baca ini. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafiran, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Tak jadi apa. Kelantan kata tak jadi apa. Maknanya kalau tebus, andai katalah dia ada emas sungguh banyak tu di akhirat esok, nak tebus tidak mungkin. Jadi kalau dah emas memang tak ada, lagilah tak boleh. Jadi Allah nak gambarkan di sini bahawa tebusan tidak diterima, keadaannya sangat gawat, sangat huru-hara, sangat gawat dan sangat huru-hara. Baiklah. Maksudnya adalah pada hari kiamat, pada hari itu harta tidaklah berguna untuk menolong seorang dari azab Allah. Jadi hari kiamat esok tak ada harta dah, cuma Allah nak gambarkan, nak bayangkan kepada kita bahawa kalau ada, andainya ada pun tidak terpakai, tidak boleh diterima. Seandainya seseorang punya harta yang memenuhi bumi untuk menebus diri mereka dari azab Allah, nescaya mereka akan menebusnya. Mana kalau dia ada. Akan tapi hal itu tidak mungkin dan tidak mungkin terjadi. Dia panggil impossible lah, mustahil benda itu akan terjadi. Mana dalil? Dalil dia ada dalil. Hadis riwayat Bukhari. Tengok dalam hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Anasin. Abu Qatadah dari Anas, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Wa yuja'u bil kafir yaumal qiyamah fayuqalu lahu. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang kafir dan dikatakan kepadanya. Jadi orang kafir mari di tempat perbicaraan. Dia kata apa? Ara'aita law kana laka mil ardi zahaban? Si kafir. Jika kamu punya emas yang memenuhi bumi. Kalau ada bumi ini emas kamu punya. Akankah kamu akan menebus dirimu dengannya? Mu akan tebus ke tak dirimu daripada api neraka? Tebus ke tidak? Lalu mereka menjawab, ya, kenapa tak tebus? Fayaqulu na'am. Nak tebuslah.
fayuqalu lahu kazabta. Maka dikatakan kepada mereka, engkau bohong. Engkau telah diminta pada sesuatu yang lebih ringan daripada itu, tetapi engkau tidak melakukannya. Di atas dunia dulu, Allah minta yang simple ya. Mengaku ada Allah, mengaku Nabi SAW sebagai Rasul, beramal dengan Islam, dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Tak payah dia tebus-tebus sampai banyak begini sekali. Maka itu hadis dalam Bukhari. Jadi para jemaah sekalian, kita pergi kepada naik mula ke atas. Dia kata apa? Tidak mungkin dan tidak mungkin terjadi tebusan itu, kerana pada hari itu harta dan anak-anak tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali orang yang datang menghadap Tuhan, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Sejahtera dari apa? Tanda sini. Ini penting dalam ilmu tadabbur. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Sejahtera dari apa tu? Tengok. Sejahtera daripada syirik. Itu yang paling besar sekali. Sebab syiriklah yang menghalang segala-galanya. Syirik yang menghalang segala-galanya, syirik. Serta penyakit-penyakit hati yang lain. Apa dia penyakit hati yang lain? Kalau kita interaksi kita dengan orang, takabur, ujub, rasa bangga diri, rasa kagum dengan diri, dia panggil i'jab bin nafsi, gila body, kita rasa kita sempurna, orang lain tidak, ataupun kita dengan Allah Azza wa Jalla salah niat seperti riak dalam ibadat. Itu semua dia panggil amradil qulub, penyakit hati. Saya syorkan para jemaah pencinta ilmu sekalian, beli sebuah buku yang saya usahakan huraiannya, nama dia Penawar Bagi Hati. Kitab ni kecil je. Penawar Bagi Hati. Di sana ada terdapat perbincangan tentang 10 penyakit hati yang perlu kita hapus, dan diikuti dengan 10 perhiasan hati yang perlu kita gilak hati kita dengan ikhlasnya, dengan tawakalnya. Itu di antara 10 sifat yang perlu kita hiaskan hati kita, barulah kita selamat. Jadi apa nak buat? Jadi maknanya kalau kita belajar ilmu tentang qalbun salim, perkara yang paling dahsyat sekali dalam hidup kita ni para jemaah sekalian, apa dia? Iaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim, sebagaimana kata Sayyidina Luqman kepada anak dia, inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah kezaliman yang paling besar dalam perkara pegangan hati. Jangan pula kata, oh kalau begitu yang paling besar sekali tampar orang, tembak orang, rasuah contohnya. Kita kata itu dalam bab muamalat lain, ini dalam bab akidah. Jadi kita kena telitilah bila kita bercakap. Setengah orang bila bercakap bab akidah syirik ni, oh dia kata ustaz ni tak peka dengan suasana. Orang bercakap nak hapuskan rasuah, tiba-tiba dia duduk bercakap bab syirik. Itu masalah lain. Awak jangan campur adukkan perkara yang ini. Ini dalam masalah apa ni? Masalah pegangan hati. Itu masalah muamalat. Semua tu salah, tapi janganlah pula buat macam tu. Orang panggil lari tajuk. Maka siapa yang datang dengan hati yang bersih daripada perbuatan syirik serta penyakit-penyakit hati yang lainnya, nescaya dia akan selamat dari api neraka dan masuk ke dalam syurga dengan izin Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah di antara doa yang selalu kita baca ataupun diajarkan, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik, sifat ragu-ragu terhadap agama, sifat tidak yakin dengan agama Allah. Kita minta Allah bersihkan. Sebab kalau tak bersih ni, bahaya kita, dalam keadaan yang bahaya bila kita masuk dalam di akhirat esok, berhadapan dengan mahkamah Allah Azza wa Jalla, apa yang ada pada kita, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah huraian ringkas ayat ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat faham. Sekarang kita pergi kepada dia panggil hidayatul ayataini, pelajaran, petunjuk. Kalau tafsir pagi saya guna faedah daripada
dua ayat yang kita baca ni. Sebab ayat dua ayat ni dia ada kaitan cerita lain. Kemudian ayat yang satu lagi tu ayat 92 itu cerita lain. Jadi kita ambil satu-satu. Yang pertama, sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah di atas dunia ini. Bahawa sesiapa yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla dan melampaui batas dalam berbuat zalim. Zalim yang paling besar sekali apa dia? Syirik. Serta kefasikan, buat benda jahat. Maka Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat mereka kecuali dia bertaubat. Mana kalau nak taubat di akhirat esok, tak ada. Taubat atas dunia ni, na'am. Syirik yang paling besar sekali dosa. Tapi kalau orang masuk Islam, orang kafir masuk Islam dah, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Khalas, al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam menggugurkan semua dosa-dosa dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dosa dia dengan orang, dia butang ke dia apa, Islam tidak menggugurkan hak orang. Jangan salah faham. Oh, kalau macam ni dia bengkerak siap-siap. Nah, dia kelentor orang patut masuk Islam. Kita kata la. Nah, dia bebas daripada dosa dia dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun hak orang, perjanjian dia dengan orang, kontrak dia dengan orang, itu dia kena tunaikan. Tidak boleh sewenang-wenang Islam. Oh, kalau gitu masuk Islam senang. Kita butang banyak tahun ni masuk Islam. Habis. La. Bukan itu yang diajar oleh Islam. Maknanya, jadi kalau dia tak berterusan dalam kufur, dalam fasik itu, dia mati dalam keadaan itu, maka dia tidak akan diterima taubatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-ya'su min najati, putus asa bagi orang-orang yang mati dalam kekafiran pada hari kiamat kelak. Dia orang yang orang kafir tak ada dah. Dia tak ada harapan. Orang Kelantan kata putus pah. Putus pah ni maknanya putus yang tak lihat sambung lagi. Maknanya kalau dia mati dalam keadaan kafir, bermakna dia tidak ada harapan lagi untuk masuk dalam syurga ataupun nak keluar daripada neraka, wal iyazu billah. Minta berlindung kita dengan Allah. Baik. 3, tidak ada tebusan yang diterima pada hari kiamat dan tidak ada tebusan pada hari itu. Jadi tidak ada tebusan. Tidak diterima tebusan, tidak ada tebusan. Kalau ada tebusan pun tidak diterima, apalagi kalau memang tebusan tidak ada. Wallahu alam. Tamaklah kita 3 faedah. Itu untuk dari sudut pegangan ayat yang ke-92 dari sudut amalan. Mudah-mudahan yang kedua 92 ni pada jemaah sekalian lebih dekat dengan kehidupan kita sekarang, insya-Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan albir. Bir ni kebajikan yang kita nak, yang terbaik, the best, yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Hak mana kita sayang, atau kita sedekah. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, apa saja yang kamu sedekah, kamu infak, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Kalau kita tak cerita dengan orang pun Tuhan tahu. Ada setengah orang ni tak boleh. Kalau kita sedekah, kita kena maklum-maklumkan kepada orang. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada syarhu al-kalimat ataupun penjelasan kata. Yang pertama, lan tanalu. Kalian tidak akan berhasil mendapatkan dan memperolehnya. Sebab tu dia guna kalimah lan. Kalau dinafi dengan lan, kali-kali tak akan dapat. Jadi kalau kita kata lan, dia beza dengan lam. Lam tidak. Ini lan tidak. Sebab itulah khilaf ulama ahli sunnah dengan puak-puak Mu'tazilah dalam masalah lan. Allah Ta'ala sebut bila orang kafir, bila Nabi Musa minta nak tengok Allah, arinallah, anzur ilaik, qala lan tarani, tak boleh tengok aku sekali-kali. Maka di situlah Mu'tazilah kata kita tak boleh tengok Tuhan termasuk di akhirat esok. Jadi ulama al-sunnah kata tak boleh tengok Allah
Ayanan dengan mata kita di dunia. Tak tengok. Tapi di akhirat kita nak tengok. Sebab Allah sebut, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka pada hari kiamat esok bercahaya, orang beriman, mereka akan memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat kami bertadabbur ayat-ayat-Mu ini, senaraikan kami, masukkan kami, dua ibu bapa kami, suami ataupun isteri kami, zuriat kami ke dalam golongan orang yang muka bercahaya di akhirat, yang layak untuk memandang pada wajah-Mu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Itu gaya Al-Quran. Bila kita jumpa ayat-ayat yang menyebut tentang kebaikan, kita kena minta. Bila kita lalu ayat azab, kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bertadabbur Al-Quran. Apa makna al-bir? Lan tanalul birra. Al-birra, kata ini maknanya meliputi segala bentuk kebaikan. Kata-kata al-birra, segala benda kebaikan, dia panggil al-bir. Al-birra. Tetapi yang dimaksud al-birra adalah ayat inilah pahala kebaikan, iaitulah syurga. Lan tanalul birra. Mu tak akan dapat syurga. Mu tak betul-betul buat kebaikan. Mu tak betul-betul buat kebajikan. Itu dia panggil al-birra. Panjanglah huraian bir. Ada di nota kaki, nanti kita tengok. Tunfiqun, yang kamu nafkahkan, artinya yang kamu sedekahkan, yang kamu belanjakan, maka kita kena sedekah yang terbaik yang kita ada. Sedekah yang terbaik yang kita ada. Mimma tuhibbun, ai dari sebahagian milik harta kalian yang kamu sangat sayang. Jadi kita kena sedekah hak molek-molek, yakni dari harta yang kamu anggap paling baik bagi kita. Contohnya baju ni kita pakai lama dah. Setahun dah, raya tahun lepas. Raya tahun ni patutnya cantik lagi. Rasa pun sayang lagi. Tapi kita dah bagi sedekah pada orang. Itu dia panggil tanda kita sayang. Ni masalahnya lepas sedekah baju ni. Nah, ada setengah isteri kata 10 kali raya dah baju ni keluar. Saya keluar daripada almari. Suruh Pak Haji dia pergi sedekah pada orang. Tak ada raya lagi, masuk balik dalam almari. Sayangnya dia. Tak boleh ni, aku sayang ni. Sudah, akhir kali tak sedekah juga. Nah, kalau dia mati takkan dapat kain kapan. Nah, itulah cerita dia. Sebab itulah kalau isteri sedekah baju-baju kita sayang, jangan duk marah lah. Orang kata terima kasihlah. Adinda tolong menyelamatkan hati kanda daripada duduk sayang ke benda yang tak boleh nak sedekah sampai bila-bila. Jangan. Min syai'in, bersedekah yang banyak atau sedikit. Syai' mana sikit. Mungkin benda kecil, mungkin benda besar. Fa innallaha bihi alim, Allah Taala pasti mengetahuinya, artinya dia pasti membalasnya dengan pahala untuk kamu sesuai dengan banyak atau sedikitnya sebelah. Pada tu Allah kata bihi alim. Allah kata aku tahu semua. Yang sedikit cara sikit, pahala sedikit. Yang banyak pahala banyak. Yang besar, yang kecil semua tahu. Karena itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Aisyah kata, pahala dosa kita ni mengikut ayat Quran surah Az-Zalzalah. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya'mal misqala misqala dzarratin syarran yarah. Siapa dia buat benda baik, misqala dzarratin, sebesar zarah atom yang kecil, yarah, dia akan tengok pahala ni. Syarran, buat benda jahat, yarah, dia akan tengok. Maknanya sukatan dan timbangan pahala kita ni bukan dengan kilo, bukan dengan kati, bukan dengan pikul, la. Tapi sukatan kita dengan zarah. Allahu Akbar. Itulah para jemaah sekalian. Jadi bila kita sebut tentang ayat ini, jadi kita kena tengok makna ayat 92 ini secara umum. Allah memberitahu kepada hamba-hambanya yang beriman, yang inginkan al-bir, ar-raghibina fi birrihi, menginginkan kebaikan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Apa dia kebaikan itu? Syurga, nak syurga.
dengan diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam syurga, bahawa mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar dari Tuhan mereka, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga mereka menginfakkan sebahagian harta yang paling baik, yang paling mereka cintai. Jadi hak paling baik, hak paling cinta, bui hak tu, barulah dia punya first class, dia punya darjah sedekah. Ni kalau mai cari hak baju nak cari dah, lusuh dah baju, baru nak sedekah ni tak apa nak jadi ni. Tidak berapa nak besar pahala. Kerana anda tengok dalam bab pakaian ni, minta maaf lah. Saya sebut ni bukan mencela, sebut ni sebagai pengalaman. Mana duk parti hari ni bila ada banjir ke ada apa berlaku bencana, tak, ramailah pakat keluarkan baju-baju lama dia masuk dalam kotak, panggil NGO suruh pergi bagi. Kita sampai tempat banjir tak tahu nak letak di mana dia punya baju banyak sekali. Dan kalau kita buat apa ni, buat perahu dengan baju tu pun besar. Jadi kita kata kena tengoklah. NGO kena selaraskan apa yang kita nak ambil itu. Maka sebab tu dia kata kalimah albir kalimah dianya segala bentuk kebaikan. Tapi dalam masalah ini Allah Taala sebut tentang infak. Contohnya dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, Nabi kata, alaikum bis-sidqi, hendaklah kamu bersikap benar, bercakap benar, berkata benar, jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, sebab kejujuran itu, benar, sikap benar itu akan bawa kepada albir. Ini nak yang kata albir, bawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan bawa kepada syurga. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Maknanya kalau kita tengok dari sudut makna bir, senang. Ni tuan-tuan pergi haji. Kalau pergi haji, biasanya kita akan doakan semoga mendapat haji. Haji apa? Mabrur. Kalau umrah, biasa orang kata, tak kata umrah mabrurah, orang kata umrah maqbulah. Haji mabrur. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang diterima, mabrur. Apa makna birrul haji? Yakni birrul haji ni dua dimensi. Tuan-tuan tanda, birrul haji dua dimensi. Dimensi yang pertama, iaitulah kita melakukan semua ruku-ruku haji. Melakukan semua sunat-sunat amalan haji. Meninggalkan larangan-larangan haji, larangan-larangan dalam haji, pantang larang, tinggal. Itu dia panggil birrul haji. Satu lagi bir dalam haji ini, interaksi di antara kita dengan orang. Jadi kata di para sahabat, al-birru husnul khuluq. Kebajikan dalam haji itu akhlak baik. Kita berjalan ramai-ramai. Duduk dalam kemah bersempit-sempit. Apa ni, tempat melontar bertolak kata orang, tempat tawaf sama juga. Maka di sinilah yang kita nak perlu sangat kepada bir. Al-birru apa ni, kata di sahabat, kalam wajhun taliq wa kalamul lin. Bir itu muka senyum, kata-katanya manis. Waktu tu nak senyum macam mana? Bertempur, berperang kita dengan orang, macam mana mau senyum? Bukan senang. Allahul musta'an. Maka hadis ni panjang, saya ambil setakat tu je dulu. Kemudian kita balik kepada ayat kita. Bahawa mereka tidak akan mendapat apa yang mereka harapkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar dari Tuhan mereka, sehingga mereka menginfakkan sebahagian harta yang paling baik, yang paling mereka cintai. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan juga dengan nada menenangkan hati para hambanya atas infak yang mereka keluarkan dari harta mereka yang paling baik, bahawa sesungguhnya apa sahaja yang mereka infak, sedikit atau banyak, mahal atau murah, maka Allah SWT mengetahuinya hal itu. Sama ada awak share di Facebook, kita tular-tularkan di media sosial, ataupun tidak, semuanya sudah dicatat oleh malaikat, dan dia duduk di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla.
maka dengan itu Allah akan membalasnya dengan lebih baik. Ingat, hati-hati, akan membalasnya dengan lebih baik. Dengan demikian Allah Ta'ala memberikan motivasi agar mereka gemar berinfak dan bersedekah. Alhamdulillah. Mana galakkan supaya kita infak, galakkan supaya kita bersedekah, maka datanglah sahabat. Ini cerita ni masyhur. Ketika turunnya ayat Quran ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, datanglah seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Talhah Al-Ansari. Ini Abu Talhah datang jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Jadi dia mari. Kemudian dia kata apa? Wa inna min ahabbi amwali. Di antara harta yang paling aku sayang adalah Bayruha. Bayruha ini nama kebun Abu Talhah. Maka jadilah kebun itu untuk apa saja yang Rasulullah nampak, inginkan, sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu. Jadi Abu Talhah serahkan kebun dia yang paling cantik. Lokasi dia di mana sekarang? Bagi orang yang pergi ke Madinah sekarang, bila kita masuk ke pintu Malik Fahad, mari daripada belakang ni, daripada kawasan Taibah tu, masuk Malik Fahad, kita masuk je sekejap, ada dekat tiang tu orang dia ada tanda bulat 3 tanda. Biasanya kalau kita masuk tu kita akan tengoklah orang duduk selok dia punya kapet, dia ambil gambar. Di situlah dikatanya tanda Bayruha, Telaga Abu Talhah. Kebun dia kawasan tu. Mana dalam masjid, tempat yang paling sangat strategi dalam masjid. Jadi dikata Rasulullah, harta min ahabbi amwali ilayya, di antara harta yang paling saya sayang, Bayruha. Bayruha. Faj'alha haitsu arakallah ya Rasulullah. Rasulullah buatlah, nak buat apa? Tapi Nabi SAW, Nabi dia peka, dia tak boleh terima gitu saja. Nabi kata apa? Malun rabih au ra'ish. Harta yang untung. Nabi kita doakan kepada Abu Talhah. Kemudian Nabi kata, Nabi beri taujih, ij'alha fi aqribaika. Aku nak cadangkan supaya engkau jadikan wakaf itu untuk keluarga, untuk anak beranak. Jadi boleh kita buat wakaf untuk family. Boleh. Maka Abu Talhah pun setujulah membagi-bagikannya untuk sanak kerabat dia seperti Hassan bin Thabit, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ayat ini panjanglah cerita dia, tengok di nota kaki. Dia kata apa? Ketika ayat ini turun, selain daripada cerita Abu Talhah tadi, maka para sahabat radhiyallahu anhum berlomba-lomba untuk bersedekah dengan harta-harta yang paling mereka cintai. Sayyidina Umar bin Khattab memerdekakan seorang hamba perempuan yang paling ia sayang, melebihi hamba-hamba yang lain. Hamba ni juruh ni, pandai masak sekali. Dia merdekakan itu. Abdullah bin Umar, anak dia pula, memerdekakan hambanya yang bernama Nafi'. Siapa dia Nafi'? Hamba yang cerdik, yang alim. Sebab tu Nafi' ni guru pada Imam Malik. Kalau orang belajar ilmu hadis, dia panggil silsilah, mata rantai emas. Sebab riwayat dia 3 ya. Ibn Umar, Nafi', Malik, Imam Malik, daripada Nafi', Ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 jadi antara 3 orang yang sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik, An-Nafi', An Ibn Umar, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil silsilah zahabiyah. Makna mata rantai sanad rawi emas. Jadi kita kena belajarlah ilmu ni. Tengok, dia kata Imam Una merdekakan Nafi', hamba dia yang cerdik, yang pintar, yang alim besar itu dimerdekakan. Allahu Akbar.
Zaid memerdekakan kudanya yang selama ini menjadi harta miliknya yang paling dicintai, dan Talhah menyedekahkan Bayruha, kebun dia yang disayang. Peristiwa ini menunjukkan pemahaman para sahabat yang mendalam dan begitu peka, pemahaman sahabat yang begitu mendalam, yang begitu apa ni dia tulis, wa madastijabatuhum, tengok, dan betapa segeranya mereka menerima melaksanakan apa yang terbaik diikut arahan Allah Azza wa Jalla, dan yang paling besar pahalanya. Semoga Allah Ta'ala meridai mereka, dan semoga Allah Ta'ala tidak menghalangi kita untuk mencintai mereka. Semoga kita bersama-sama mereka kelak fi dari karamatihi, dalam negeri abadi, iaitulah syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, apa ni dia panggil hidayatul ayah, simpulan pelajaran yang dapat kita ambil daripada ayat yang mulia ini. Yang pertama, makna albir, iaitulah segala amal kebaikan yang dapat menghantarkan ke syurga. Jadi albir, banyak lagi ayat lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Laisal birra walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Itu dia panggil banyak dalam Quran ni albir, iaitulah semua pintu-pintu kebaikan, nama dia bir, nama dia albir. Kita kena letak situ. Jadi sekarang ni, tadilah saya sebut contoh masa haji tadi, albir dalam haji menunaikan rukun dan syarat-syarat dia. B dalam haji, kita buat baik kepada jemaah haji. Alhamdulillah. Kita sekarang ni, apakah bir kita? Tuan-tuan yang ikut bersama dalam NGO kita ni, NGO lokal ni contohnya, banyak program-program yang dibuat. Makanan, ubat-ubatan, yang kita dah berjaya bina hospital di Maghrib, di Yaman. Dah hantar makanan-makanan bantuan. Kita pergi banyak tempat lah yang dia pergi. Dari sudut pendidikan, kita usahakan untuk beli tanah buat masjid, ma'had pengajian. Jadi itu semua termasuk dalam bir. NGO lain, orang lain pula kempen. Jadi yang penting bagi kita, lorong-lorong kebajikan sangat luas. Alhamdulillah. Lorong abwabul bir, pintu kebajikan itu luas. Kadang-kadang kebajikan yang diperlukan daripada kita bukan pergi jauh, tak payah travel sana sini, iaitulah menjaga ibu yang sedang sakit di rumah. Allahu Akbar. Suami yang sanggup jaga isteri yang sedang sakit, isteri jaga suami yang sedang sakit, anak-anak menjaga ibu bapa. Subhanallah. Kita tak pelik naluri kalau ibu jaga anak, biasa. Tapi kalau anak boleh jaga ibu, boleh jaga ayah yang sakit, luar biasa. Kalau isteri jaga suami sakit, biasa. Tapi kalau suami jaga isteri sakit, luar biasa. Ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan gurau dengan dia, isteri kau tak boleh buat apa dah tu sakit, kenapa tak kahwin lain? Dia kata kesakitan hati dia lebih daripada sakit fizikal. Aku tak sanggup nak melukakan hati dia sebagaimana Allah uji fizikal dia sedang sakit. Kita kata subhanallah, macam-macam Allah Ta'ala beri kepada orang. Hadza huwal bir. Ini kebajikan. Apa lagi yang kita, ruang-ruang yang ada kebajikan ini, kita masuk, kita gunakan untuk mendapat manfaat yang besar, iaitulah mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi SAW ada beberapa hadis yang sangat simple. Nabi kata, aku tengok seorang laki-laki duduk berjalan dalam syurga. Les, dengan sebab dia buang batu yang berada di tengah jalan orang. Subhanallah. Dia berjalan, dia tengok, batu ni kalau orang sepak sakit kaki, mungkin rebah. Kalau kuda lalu pun kuda mungkin terbalik, angkat letak tepi. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, dia masuk dalam syurga dengan sebab itu. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, marilah kita sama-sama mencari ruang yang ada, peluang yang ada, supaya kita termasuk di kalangan orang yang sentiasa duduk dalam albir, melakukan kebajikan untuk mencapai kesenangan di akhirat nanti, ya Rabbal Alamin.
Yang ketiga, sesuatu kebaikan. Baik, yang kedua, seseorang tidak akan memperoleh kebaikan daripada Allah dan segala nikmatnya di akhirat sehingga dia menafkahkan dari hartanya yang dia sayang. Banyak benda kita sayang ni. Kalau nak kira semua benda, duit kita sayang. Baik aku pergi melabur. Melabur pun habis juga akhirnya. Baik kita pergi sedekah. Sedekah tak akan habis. Kecuali kita ungkit sedekah, itu rugi. Rugi cerita lain. Bukan salah sedekah, salah awak. Salah kita. Kita mengungkit. Itu. Yang ketiga, sesuatu kebaikan sedikit atau banyak tidak akan sia-sia, tidak akan hilang di sisi Allah Azza wa Jalla. Selama hal itu dilakukan untuk mengharapkan redha Allah Azza wa Jalla. Tak ada. Nabi sebut, ma naqasa malun min sadaqah. Harta kita tidak kurang dengan sebab sedekah. Tak kurang. Tak kurang apa daripada 1 juta tinggal 0,5 juta. Tukar akaun je daripada akaun dunia kepada akaun akhirat. Itu je. Kalau kita tukar akaun, mana kurangnya? Wallahu alam. Menarik cerita tentang bir ni panjang. Cukuplah sekadar apa yang kita ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. InsyaAllah. Jadi kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Ayat 93 sehingga 97. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.